Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, kita dah masuk Ramadan yang kelima dan topik yang seterusnya adalah hipotesis penyelidikan. Okey, seperti sebelum ni, jadi saya mengekalkan konsep yang sama untuk bab 1 ni. Jadi secara pecahan dia saya cuba mengimbangkan. So kita ada 5 faktor utama dan secara detailnya ada 10. Secara lengkapnya ada 10 perkara atau item untuk membincangkan satu topik kecil yang mana bagi saya bab pengenalan ni sangat penting. Lagi-lagi kita di peringkat awal, di peringkat idealism, masih lagi merangka kepentingan ataupun keperluan untuk menghasilkan satu penyelidikan dalam tesis maupun geran penyelidikan ataupun artikel jurnal. Jadi topik seterusnya adalah hipotesis kajian, yang mana sebelum ni saya ada highlight di bahagian persoalan kajian, yang mana selepas persoalan kajian adalah hipotesis penyelidikan ataupun hipotesis kajian. Jadi seperti kita tahu bahawa tidak semua penyelidikan dalam metodologi kajian ada menggunakan hipotesis. Okey, contohnya monomethod. Kebiasaannya monomethod kualitatif tidak menggunakan hipotesis. Dia ada meaningful dalam perkataan hipotesis, tapi dalam konteks ni menguji. Ujian testing hipotesis tu tidak berlaku dalam penyelidikan kualitatif. Tetapi berbeza untuk penyelidikan kuantitatif, kebiasaannya kalau kita punya objektif kita menentukan kita punya research question kita adakah, dan kita merujuk kepada kepentingan kajian yang mana kita akan melihat sesuatu yang perkara yang kita nak uji itu, dan mungkin ada satu yang dipanggil extension. Ada possibility jadi extension, iaitu perkembangan, sama ada statement kita itu sama seperti dalam literature sebelum ni ataupun menemukan sesuatu yang baharu. Okey, jadi hipotesis dalam dua keadaan. Sebab tu kita kena tentukan, dia bukan dalam satu, dia ada keadaan, kadang-kadang dipanggil juga hipotesis. Nanti saya perincikan dalam kategori dan juga jenis hipotesis nanti. Jadi hipotesis ni ada dua keadaan dan keputusan akan memihak salah satu. Sama ada untuk terima di A atau terima dengan B. Jadi kita akan perhalusi hipotesis sebentar lagi yang berkaitan dengan kategori dan juga jenis. Okey, kita pergi nombor 1. Okey, sebelum tu kita pergi kat kitaran tu, saya ada macam biasa saya ada juga bagi satu definisi ringkas apa itu hipotesis, iaitu satu penyelesaian. Penyelesaian lah dalam sebuah penyelidikan ni kita ada masalah kan, kita ada objektif. Jadi penyelesaian penyelidikan melalui yang diwakilkan oleh research objektif dan research question perlu dibangunkan hipotesis. Jika perlulah dalam konteks seperti yang saya terangkan tadi dalam penyelidikan kuantitatif. Dalam yang mana objektif tadi menentukan adakah terdapat hubungan, adakah terdapat kesan, adakah terdapat perbezaan. Contoh dia begitu. Yang mana hipotesis yang perlu dibangunkan, yang mana hipotesis itu sendiri harus diuji ataupun dipanggil ujian atau testing, dan keputusannya itu akan menentukan sama ada kita panggil dalam statement hipotesis diterima atau ditolak. Jadi kita kalau kita pernah dengar sebelum ni, hipotesis tu reject ke ataupun accept. Okey, kita pergi kitaran yang pertama adalah menentukan dan ujian. Itu nama yang saya namakan. Bila kita nak belajar tentang hipotesis kajian, nombor 1 kita adalah kena menentukan dan ujian. Kalau mengenal pasti tak perlu hipotesis. Tetapi kalau menentukan, itu hipotesis. Bila sebut ujian je, testing je, nak testing teori ke atau testing konsep ke, so memang kena ada hipotesis. Okey, nombor 1 yang kita kena tahu. Tidak semua research objektif dan research question itu perlu hipotesis. Macam semalam pun saya beritahu dalam research question, saya beritahu bahawa research question ni akan ada hipotesis. Tapi tak semua research question akan ada hipotesis. Jadi yang ini sama, highlight balik. Yang mana bila kita nak bina hipotesis, tidak semua research question tu perlukan hipotesis. Jadi kita kena pastikan research question atau research objektif mana yang perlu kita bangunkan hipotesis untuk kita uji. Itu nombor 1. Nombor 2, ia merupakan, hipotesis ini merupakan satu ujian
yang perlu ditentukan ataupun perlu diuji sama ada keputusan itu diterima atau ditolak. Itu tujuan dia. Jadi bila nanti dalam pembentangan proposal, kolegium dan viva, nanti panel saja nak uji kefahaman kita, kenapa you nak gunakan hipotesis? Apa peranan hipotesis ni? Okey, apa yang sebenarnya you nak uji? Apa keputusan dia? Terima atau tolak? Kita kena faham yang tu. Sebab tu saya dalam circle kali ni, term yang saya pakai adalah ujian. Accept or reject. Sebab itu yang kita last kali output yang kita dapat nanti bila buat hipotesis. Bila kita testing, keputusan akan menunjukkan sama ada accept atau reject. Okey? Itu nombor 1. Nombor 2, iaitu perkara alignment. Tak boleh lari alignment ni. Okey? Jadi kat sini nanti kita perkara yang keempat nanti kita akan detailkan, iaitu alignment. Okey. Jadi faktor yang kedua lepas faktor pertama menentukan dan ujian tadi, kita selesaikan yang kedua adalah alignment. So alignment nombor 3 adalah selari dengan research objektif dan research question. Itu sangat penting sebab kejadian objektif itu sendiri datang daripada objektif dan research question. Kita dah perjelaskan semalam tak semua penyelidikan itu ada research question. Sebab tu saya kata alignment research hypothesis dengan research objektif. Jadi jika ada kajian yang ada research question, jadi kita boleh alignkan kita punya hypothesis kita dengan research question. Okey, nombor 4, saya himpunkan semua. Ini biasalah kalau saya mengajar, memang saya ada template khas untuk saya seimbangkan dan selarikan alignment ini antara latar belakang, penyataan masalah, objektif, research question ataupun dan research hypothesis. Saya letak kat situ RB adalah research background, PS problem statement, RO research objective, RQ research question, RH research hypothesis. So kelima-lima ni kena align. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Kena ngam-ngam. Kena ada berkaitan dan selari. Yang tu dia kata balancing and alignments tu. So penting lah. Jadi dalam bab 1 kita pun ada slide yang khusus kan untuk research background. Kita ada slide yang khusus problem statement, research objective, research question, research hypothesis. Kalau you all tanya kenapa saya sedetail ini, sebab saya nak tunjukkan di mana alignment nanti itu memang tak boleh lari dengan 5 ini. Sebab tu kita cover Ramadan yang pertama, latar belakang. Ramadan yang kedua, penyataan masalah. Ramadan yang ketiga untuk research objektif. Ramadan yang keempat, research question. Dan hari ini, Ramadan yang kelima untuk research hypothesis. Okey, jadi kita nak masuk faktor yang ketiga. Tapi lagi sekali, nak beritahu bahawa hypothesis ni adalah satu testing. Yang mana keputusan itu adalah accept dan reject. Okey, jadi kita pergi yang nombor 3 adalah kategori hipotesis. Jadi faktor yang ketiga adalah kategori hipotesis. Okey, hipotesis ni ada kategori terbuka dan tertutup. Okey, ada kategori terbuka dan tertutup. Okey, ini kenapa dalam sebuah hipotesis tu kita nak menguji sesuatu itu bersifat sudah tahu atau belum tahu. Kan? Jadi hipotesis itu, kita nak tahu benda tu dah dia maklum dah. Dalam level 1 saya ada memperincikan detail benda ni. Sangat detail perincikan benda ni. Ada satu slide menghususkan tentang terbuka dan tertutup. Minta rakan-rakan sahabat semua boleh rujuk balik tema kita pada Ramadan siri yang pertama pada tahun lepas, tahun 2021 saya ada cover juga. Cuma ketika tu saya blend antara persoalan kajian dan hipotesis. Memang saya cover detail bahawa hipotesis ada 2 iaitu tertutup dan terbuka. Seingat saya kat situ pun saya ada bagi contoh. Okey, di mana kalau kita in general, kita tak tahu lagi. Kita tak tahu secara detail bagaimana situasi dia. Satu kajian baru kita tak tahu secara perinci dia, apa penemuannya. Jadi hipotesis terbuka kita laksanakan. Kalau yang tertutup, yang mana kita sudah tahu apa yang kita nak kaji. Jadi hipotesis itu kita kena faham. Dalam kajian ada benda yang baru, ada benda yang adapt, ada benda yang adopt. Jadi dalam hipotesis itu meraihkan kedua-duanya. Kalau pembinaan itu berbentuk hipotesis terbuka, kita pun boleh terima. Hipotesis tertutup pun boleh terima. Lagi-lagi kalau dalam penyelidikan kuantitatif ni tak semuanya yang memang testing teori. Ada yang akan menggunakan teori konsep. Akan gunakan testing konsep. Jadi wujud hipotesis terbuka itu. Okey. Kemudian dari segi jenis hipotesis yang keempat. Okey, iaitu jenis hipotesis kat sini yang basically lah. Yang ni yang saya belajar tahun 2001 dulu. Yang masih pengajian degree. Yang mana
telah diperkenalkan hipotesis null dengan hipotesis alternatif. Okey, H null atau dipanggil hipotesis H kosong tu null, okey, dengan hipotesis alternatif A. Okey, hipotesis alternatif juga dikenali sebagai hipotesis penyelidikan. Okey, saya nak explain sedikit je. Hipotesis penyelidikan adalah statement yang sama dalam literature review. Jadi kalau kita baca artikel, baca kajian-kajian lepas, memang mengatakan terdapat hubungan antara A dan B. The literature mengatakan terdapat hubungan A dan B. Maka hipotesis penyelidikan yang kita tulis, terdapat hubungan A dan B. Ataupun situasi yang kedua, kita ada dua keadaan. Iaitu ada yang kata ada hubungan, ada kajian lepas yang tidak ada hubungan. Which one yang dominan? Mana satu yang dominan? Yang paling banyak, yang dekat Asia pun, dekat Malaysia pun ada satu kes tu, mengatakan terdapat hubungan. Jadi, hipotesis alternatif kita ini, ataupun dipanggil hipotesis penyelidikan, kena ambil yang dominan. Jadi, dominan dia terdapat hubungan antara A dan B. Okey, hipotesis null ni satu statement yang sebaliknya. Apa yang literature kata, dia akan kontras. Kalau literature kata terdapat hubungan, maka hipotesis null kita tulis macam mana? Tidak terdapat hubungan. Okey, katalah saya terbalikkan. Yang mana literature mengatakan tiada hubungan. Banyak kajian lepas kata tiada hubungan. Jadi, hipotesis penyelidikan kita ataupun hipotesis alternatif kita adalah tiada terdapat hubungan. Sebab literature kata tidak ada hubungan. Jadi kita punya statement pun dekat hipotesis penyelidikan ni tiada hubungan. Jadi dekat hipotesis null, kontras. Kalau hipotesis alternatif dah tiada hubungan, hipotesis null akan tulis ada hubungan. Okey, zaman dulu saya hafal silap lah. Oh, kalau H null ni semua tiada hubungan, tiada perbezaan, tiada kesan. Kalau hipotesis alternatif atau penyelidikan ni semua terdapat hubungan, terdapat perbezaan. Dulu saya hafal. Jadi sekali exam, lecturer pusing sikit, terus kita pun tak dapat. Kena repeat semester. Repeat subjek dekat semester tu. Semester depan ambil lagi sekali subjek statistik tu. Okay. Alright. Again, nak highlight bahawa hipotesis ni ada ujian, sama ada terima atau tolak. Dan yang terakhir, hipotesis ni penting. Ada setengah format universiti, hipotesis duduk dekat bab 1. Ada setengah universiti yang duduk dekat bab 2. Tapi saya nak beritahu kat sini adalah kaitan dengan literature review. Method, analisis dan dapatan. Okey, ini basic selalu pelajar kena. So dia ada hipotesis, panel akan tanya macam ni je. Boleh tak tunjukkan saya dalam literature review untuk statement hipotesis nombor 1? Okay, dalam kata lain, kita tak boleh bina hipotesis tanpa ada support from literature. Sebab kejadian hipotesis tu adalah dari literature review. So panel tanya, mana literature review untuk research hipotesis nombor 1? Sebab tu ada setengah kajian, lagi-lagi kajian nak tengok kesan, memang ada dalam literature review tu spesifik nama dia hypothesis development. Memang ada dekat bab 2 dia pembangunan hipotesis. Ataupun nama lain dia tak letak hypothesis development lah, dia letak lagi lah literature untuk hipotesis contohnya dan lain-lain. Okey, tetapi tidak terikat dengan literature. Poin yang terakhir, poin yang ke-10. Juga masih kita nak buat metodologi, kita susun macam sebelum-sebelum ni juga saya kata susunan sangat penting. Jadi metodologi, jadi kita menggambarkan okey, penerangan metodologi ini merujuk pada hipotesis nombor 1. Sebab kita nak uji hipotesis nombor 1, mana design, mana method dia. Begitu juga dengan research hipotesis nombor 2, mana method dia. Jadi kita kena tahu. Begitu juga analisis. Hipotesis nombor 1, apa analisis nak guna. Okey, kemudian last sekali dapatan. So dapatan ini merujuk hipotesis nombor 1. Sebab tu dapatan pun ikut susunan. Okey, dapatan yang mula-mula ni untuk hipotesis nombor 1, dapatan nombor 2 ni untuk hipotesis nombor 2. Jadi kena fikir macam tu. Jadi slide ini dibina, walaupun satu slide saja, tapi nak menunjukkan keterkaitan kita hipotesis tu dengan perkara sebelum. Sebelum hipotesis tu adalah latar belakang, penyataan masalah, objective research question. Selepas hipotesis dibina tu kena ingat, dia kena ada kaitkan dengan test. Kalau sebut hipotesis, kalau kita belajar filosofi ada teori testing. Jadi nak tak nak hipotesis kena selari dengan teori ataupun literature review. Kena selari dengan metodologi, analisis dan akhir sekali dengan dapatan. And okay, itu saja untuk perkongsian bahagian topik hipotesis kajian. Bahagian ini sangat penting. Bila kita ke depan bila kita baca latar belakang, kita nampak satu je. So bila kita belajar penyataan masalah, kita kena keseimbangan, kena nampak keselarian bersama latar belakang dan penyataan masalah. Kita masuk pula objektif.
Dah dapat 3 dah. Jadi kita kupas lagi mendalam kerana bila cerita objektif kena kaitkan pula dengan penyataan masalah dan latar belakang. Masuknya semalam kita cover research question, kita nak cover nak pusing balik kaitan dengan latar belakang penyataan masalah objektif dan research question. Dan hari ini, dan bila kita sampai hipotesis, jika perlu tak semua orang kena buat hipotesis, kena alignkan balik dengan semua seperti mana yang saya cakap, nyatakan dalam bahagian alignment point nombor 4. Okey, terima kasih semua. Semoga perkongsian ini bermanfaat kepada semua, meningkatkan lagi kefahaman kita berkaitan dengan penyelidikan, spesifiknya dalam hipotesis kajian. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesilapan dalam menyampaikan ilmu ini. Okey, kita jumpa lagi untuk keesokan harinya untuk Ramadan yang ke-6 untuk topik definisi operasi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.